Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود والجبال سبحنا وخلقنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا محمد صلى الله عليه أجمعين اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحفظ برحمتك يا رب الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dipertemukan lagi di malam Jumaat Sayyidul Ayyam indallah yaumil Jumaah. Malam yang sangat mulia ialah malam Jumaat yang di dalamnya ada satu yang mustajabah dan dikatakan sebagai penghulu segala hari. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Jadi pada malam ini kita sambung lagi kitab kita ini, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Hei anak Adam, jangan terpedaya engkau dengan sebab engkau bersahabat dengan segala orang yang soleh-soleh, yakni dengan berbuat khidmat bagi mereka itu. Kerana bahawasanya jikalau memberi manfaat seorang dengan sebab bersahabat segala orang yang soleh-soleh itu, nescaya memberi manfaatlah isteri Nabi Nuh AS dan isteri Nabi Lut alaihissalam alaihissalatu wassalam. Qala musannif rahimahullahu taala. Sebelum ini yang kita telah baca dah yang bagaimana dinakal oleh para ulama dalam kitab ini. Di antara kata para ulama iaitu jangan kita terpedaya dengan banyak kita buat ibadah, waktu kita buat ibadah begitu banyak, biar kita berasa perasaan takut dalam diri kita dalam kita mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia cerita bagaimana Syekh Barsisa dan Bal'am ibnu Ba'ura yang telah kita cerita dah pada minggu lepas. Begitu panjang ceritanya Bal'am ibnu Ba'ura. Hebat Bal'am ibnu Ba'ura, akhir sekali dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana tidak ada sifat takut pada Allah dan kembali pada Allah dalam sesuatu ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah bila kita dapat mengerjakan ibadah pada Allah, kita balik pada Allah, kita nyatakan pada hati kita bahawasanya inilah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Biar kita ada perasaan begitu supaya Allah Taala ni sentiasa memberi kepada kita ni suatu penjagaan dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya disebut oleh para ulama bagaimana Syekh Barsisa dan begitu juga Bal'am ibnu Ba'ura. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan di antara lagi disebut oleh para ulama, hei anak Adam, jangan terpedaya engkau dengan sebab engkau bersahabat dengan segala orang yang soleh-soleh, yakni dengan berbuat khidmat bagi mereka itu. Yakni jangan kita terpedaya bila kita berbaik, bersahabat dengan orang yang baik, kita berasa sombong, angkuh dengan sebab kita khidmat ataupun kita rapat dengan orang soleh, para ulama, tutup guru, kita berasa bangga. Jangan ada sifat begitu.
Itu bila kita dapat berbaik, berkawan dengan orang soleh, itu anugerah Allah. Kerana disebut dalam hadis yang lain, setengah Allah Ta'ala nak suruh kita jadi baik, Allah Ta'ala nak pelihara kita dalam kebaikan, Allah pertemukan kita ataupun berkawan, bersahabat dengan orang yang baik-baik, khususnya orang soleh-soleh, ahli ibadah. Ada lebih-lebih lagi di kalangan para ahli ulama tertubu, para syekh maya itu syekh-syekh. Itu bila kita dapat berkawan, bersahabat dengan orang soleh-soleh, tak kiralah di kalangan para ahli ulama ataupun orang yang rajin buat ibadah pada Allah, iaitu disebut supaya kita ini jangan kita terpedaya sama sekali. Jangan kita terpedaya sama sekali. Sebab apa? Kerana bahawasanya jikalau memberi manfaat seorang dengan sebab bersahabat dengan segala orang yang soleh itu, nescaya memberi manfaat isteri Nabi Nuh AS dan isteri Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Jika kita bersahabat dengan orang yang soleh, kalulah ia menjadi manfaat untuk diri kita, nescaya memberi manfaat dah isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut alaihi salam. Sebab itulah kita jangan bangga. Disebut dalam kitab ini, jangan kita berasa sesiapa saja berasa sombong dan angkuh kita baik dengan orang soleh. Orang lain dapat baik, kita dapat baik, kita dapat berkawan, maka jangan. Kerana sebab apa dia kata? Kerana bahawasanya jikalau asbab kita berkawan dengan orang soleh ni dapat nescaya akan memberi manfaat kepada kita, nescaya memberi manfaat dah Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Nuh hidup serumah isteri Nabi Nuh alaihi salam. Begitu lama umur dia hidup bersama dengan isteri dia, tapi tidak boleh beri manfaat pun sama sekali kepada isteri dia, walaupun dia berkawan ataupun dia katakan sebagai isteri. Begitu juga Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Kalulah dikatakan kalau kita berbaik dengan orang soleh ni, orang baik, menyebabkan jadi manfaat, nescaya Nabi Nuh, isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Nuh alaihi salam dah lama akan jadi orang baik, akan jadi manfaat. Tetapi sebaliknya mereka ni derhaka kepada Nabi Nuh alaihi salam. Itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan Al-Quran, iaitu daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihain fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi shay'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Allah Ta'ala membuat perumpamaan, mathalil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Allah membuat perumpamaan bagi orang yang kafir. Orang kafir ini isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut, keduanya berada di bawah penguasaan dua orang hamba yang soleh ini, iaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi salam, antara hamba-hamba kami. Lalu kedua isteri itu khianat kepada suaminya, tetapi kedua suaminya tidak dapat falam yughni anhuma, tapi tidak dapat tolong isteri dia ni apabila Allah Subhanahu wa taala nak binasakan ni. Dia tu wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin, lalu disuruh kepada mereka masuklah kepada di dalam neraka bersama dengan orang-orang yang masuk, yakni orang yang ahli neraka tu. Jadi nak menunjukkan kepada kita bahawasanya Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam ni, mereka ni beriman, Nabi bersuruh Allah, tapi isteri mereka tidak beriman. Ajak naik di atas kapal Nabi Nuh,
Dia kata tak apa, boleh lagi aku naik atas gunung ni, bukit lebih tinggi lagi, sehingga nampak dah air asyurul ardh, air daripada bumi sedang keluar. Allah Ta'ala membuka, ngekah bumi tu, air dia keluar, daripada langit turun hujan pula. Dia nampak dah, tapi dia tidak beriman kepada Nabi Nuh AS. Itu orang panggil iman. Iman tidak mewarisi. Anak dia ni, ayah dia ni untuk guru, syekh, ustaz, maka anak belum tentu lagi. Sebab iman tidak boleh mewarisi. Dan begitu juga kejahatan tidak boleh mewarisi. Iaitu ayah dia jahat, mak dia jahat, dan mestinya anak dia akan jadi jahat. Kerana keimanan tidak boleh mewarisi, dan begitu juga kejahatan pun juga tidak boleh mewarisi. Itu Allah Ta'ala membuat suatu perumpamaan bagaimana isteri Nabi Nuh AS derhaka kepada suaminya, seorang pesuruh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Isteri Nabi Lut AS derhaka pada Nabi Lut AS. Pakak pula dengan puak-puak LGBT. Khabar pula bahawasanya ni dalam rumah aku ni ada seorang syabab aswad, Sya'bul aswad, rambut dia hitam, putih berlepuk, apa lagi, muda pula. Dia cerita kepada puak-puak kaum Nabi Lut AS, iaitu golongan LGBT suka sama lelaki ni, puak-puak ni. Dan kita sudah melihat puak-puak ni dalam negara kita pun ada. Dia menyatakan ini hak jangan ganggu, ini hak asasi manusia, beri kebebasan. Tengok dah mula. Na'udzubillah min zalim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita. Ini. Jadi isteri Nabi Lut AS sanggup dia khabar kepada puak-puak ni, LGBT ni, puak-puak kaum Nabi Lut yang suka beliwak ni, na'udzubillah min zalim ni dalam rumah aku ni ada 3 orang syabab pemuda ni. Marilah. Sehingga mereka ni dengar tu, mari selalu, tak tangguh sikit. Mereka disebut karih, ada ulama kata karih seperti angin, laju mereka mari. Dengar ada orang lelaki muda, mulia, ni muda belia ni, mari selalu. Bukan tu maknanya bukan 3 lelaki ni, bukan lelaki hak jenis lembut, macam lembut-lembut, rondang, bapuk dan sebagainya, bukan hak jenis gitu. Jenis lelaki hak molek nombor sungguh lah. Kalau hak lembut, lebih lagi dia tu. Tapi dengar saja lelaki ni, minat, nak beliwak selalu, mari lalu, ketuk pintu Nabi Lut AS. Nabi Lut kata tak boleh, jangan, ini tetamu aku kena jaga. 3 orang tetamu aku ni tak boleh. Dia tolak pintu. Lalu malaikat kata jangan takut. 3 orang lelaki ni jangan takut, sesungguhnya aku ni adalah malaikat pesuruh Allah. Akhir sekali dibinasa dengan hembus di atas muka dia tu. Panjang cerita dia. Punca siapa? Punca daripada isteri Nabi Lut AS yang bagi tahu Allah Ta'ala nak uji, Allah Ta'ala nak melihatkan, nak menjadi bahan sejarah kepada kita, supaya iaitu memelihara. Allah Ta'ala beri isteri, beri suami, maka kembalilah pada Allah, banyak doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana iman tidak boleh mewarisi, kejahatan juga tidak mewarisi. Jangan disebabkan contohnya ditakdirkan, iaitu dia dapat menatu, yang menatu ayah pada menatu dia tu orang jahat. Orang jahat baru tahu, baru jahat rupanya begini, kaki jahat beginilah, minum arak lah contoh. Maka jangan memarahi anak dia pula. Sebab apa begini? Sebab ini sejarah telah membukti dah, seperti mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyata dalam Al-Quran yang lain, wa daraballahu mathalil ladzim amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni 'indaka baitan fil jannah
wa najjini min fir'aun wa 'amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Itu Allah membuat suatu perumpamaan bagi orang yang beriman, isteri Fir'aun, ketika dia berkata, ya Allah Tuhanku, bangunlah untuk aku ni, binalah aku di suatu hari nanti sebuah syurga ni, dan selamatlah aku daripada Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatlah aku daripada kaum yang zalim ni. Minta aku berlindung daripada Fir'aun ni. Dia beriman, Hasiyah tu dia beriman, dia duduk di bawah suami yang jahat, tapi dia tidak jahat. Ini nak menunjukkan kepada kita kejahatan juga tidak boleh mewarisi. Cuma pada adab gitulah, maknanya pada adab, tapi pada adab nampak jahat mau jahat, itu pada adab, pada pandangan ataupun pandangan zahiriyah kita. Tapi tidak mestinya, iaitu orang yang anak jahat, ayah tak mestinya jahat, ataupun ayah mau jahat, anak tak mestinya jadi jahat. Itu di antara sejarah telah bukti dah bagaimana Fir'aun, Hasiyah duduk di bawah orang yang kafir. Fir'aun, isteri Nabi Lut dan isteri Nabi Nuh AS duduk di bawah Nabi Nuh AS. Boleh kalau kita nak tidak lagi tengok dalam perbahasan tafsir Ibnu Katsir pun ada perbahasan dia, ataupun apa-apa tafsir, boleh tengok perbahasan tafsir surah At-Tahrim. Boleh tengok dalam surah At-Tahrim ayat 10. Tengok ayat 10 hingga ayat 11 tu. Wa daraballahu mathalil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fa khanatahuma. Boleh tengok, ada masa boleh tengok, ada masa ada pergi mana-mana buka tengok. Ini mudah, ini ada tafsir-tafsir mudah, ada perbahasan dia. Qala musannif rahimahullahu taala, tafsir ataupun tafsirul ihsan, boleh sedap juga perbahasan dia. Saya ingat mengaji dengan Bapak Tahir dulu, tafsirul ihsan di pondok dulu, tafsirul ihsan, perbahasan dia panjang juga berkaitan dengan ni. Allah Taala buat perumpamaan. Jadi sebab itulah di dalam kitab ini disebut, iaitu jangan terpedaya kita bila kita bersahabat dengan orang yang baik, orang soleh-soleh. Jangan duk rasa bangga. Ni musannif ataupun para ulama berpesan kepada kita. Bila kita dapat berkawan dengan orang soleh, orang yang baik, orang yang tak kira lah perbaiknya orang rajin sembahyang berjemaah ke apa ke, dapat berkawan dengan orang soleh, lebih lagi di kalangan para alim ulama ni, itu anugerah Allah. Allah Taala, tanda Allah Taala nak jadi kita jadi baik. Salah satu Allah Taala buat kita dapat kawan-kawan baik. Ini tanda-tanda yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana disebut ni kisah Nabi, isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut alaihi salatu wasallam. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Maka ketahui olehmu bahawasanya badaya, yakni terpedaya, iaitu satu darjat daripada segala darjat istidrak. Qala musannif rahimahullahu taala, kerana ketahui olehmu, dia kata bahawasanya iaitu diri terpedaya itu, kita tak jaga diri terpedaya kita dengan suatu perkara itu setengah daripada darjat orang yang istidrak ni. Istidrak ni, tipu daya Allah ni banyak cabaran dia, banyak cabang-cabang dia. Allah uji begini, Allah uji begini. Rasa comel dah ibadah, rupanya tertipu dengan ibadah. Tu rasa comel dah bagus sembahyang, tapi sifat-sifat lain pula mari, rasa sedap, rasa bangga. Tu sebab itulah Nabi SAW nyatakan sebuah hadis yang lain, berapa ramai orang yang mendirikan sembahyang di waktu malam tetapi haba'an mansura, dia menjadi debu hamburan. Na'udzubillah min zalik. Ibarat sia-sia saja, berpunca daripada diri merasa tu, diri rasa Allah, aku ni dapat sembahyang tahajud ni, rasa jiran sebelah bangun untuk masa gini. Contoh, rasa dah bangun, rasa
aku ni berturut-turut dah ni, ataupun selalu bangun ni, contoh, maka itu sia-sia. Ataupun sifat-sifat lain lagi mari, maknanya dia sembahyang di waktu malam, dengan perbuatan-perbuatan dia di waktu siang, itu Allah Ta'ala jadi haba mansura. Ataupun jenis sembahyang pula, sembahyang waktu malam, sembahyang pula tak betul, sembahyang tak betul, hak wajib tak tahu hak mana tu, bukan sekali, tu masalah hak tu. Ataupun hak jenis sembahyang dah tahu hukum hakam dah, Allah Ta'ala uji dengan iblis, buat mari rasa sedap pula, rasa ujub. Sebab itulah Imam Ghazali selalu berpesan. Imam Ghazali kata sifat hak paling aku takut kadang-kadang sifat ujub lah. Pada penyakit-penyakit hati ni, Imam Ghazali ada sebut dalam kitabnya, menyatakan hak paling aku takut sekali sifat ujub. Kerana sifat ujub ni dia berkait dengan yakni dia tidak berkait dengan sesiapa. Ngopak, tak ada orang ngopak seorang, mesti orang ngopak dua orang. Riak, tak ada orang riak seorang, mesti ada orang. Apa lagi, tak sombong, takabur ataupun dengki, banyak lagi. Tapi yang ujub, duduk seorang-seorang dalam kereta ke, atau motosikal ke, duduk di mana saja, dia akan mari sifat-sifat begini ni. Mari sifat, bijak aku, pandai aku, alim aku, rajin ibadat aku. Tu mari tu duduk seorang-seorang. Sebab tu Imam Ghazali kata paling aku takut sifat masa umur ni, hak paling aku hak berjaga-jaga ni, salah satunya sifat ujub. Sifat ujub ni, banyak lagi lah sifat-sifat lain tu. Sifat hak yang kemuncak sekali, sifat masyhur lah, al-jah. Dunia kalah maksudnya hubbud dunia, orang kasih pada dunia kalah. Orang yang kasih pada dunia, dunia yang tidak bermanfaat, ada dah, tapi sifat yang paling tinggi sekali al-jah, sifat nak masyhur. Dia kalau kita tengok harta dia dah, dengan kedudukan dia, dah habis nak makan dah dia ni. Tapi al-jah, nak masyhur, nak jadi, nak pegang jawatan ni, menteri ni, itu satu penyakit. Itu hak paling tinggi sekali lah Imam Ghazali sebut. Sudah habis belaka dah, nak benda lagi. Kemuncak ialah nak soho. Soho tu sebab orang puji, orang tu dia ni, hebat ni, yang berhormat ni dan sebagainya. Mesti contoh. Tu. Jadi sebab itulah sifat-sifat ini iaitu setengah daripada istilah tipu daya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahui olehmu bermula segala hati ahli muhibbah, yakni hati orang yang kasih akan Allah Ta'ala itu, sentiasa bergelombang. Ketahui olehmu bermula segala hati ahlul muhibbah itu, ahlul muhibbah yakni hati orang yang kasih akan Allah Ta'ala itu, sentiasa ia hati orang yang kasih kepada Allah ni, ataupun ahli muhibbah ni, bergelombang daripada Isra' seperti gelombang laut, hingga jadilah tiap-tiap barang jadilah hati itu kerana Allah, dan sentiasa ia berjinak-jinak dengan Allah, dan dia tiada berpaling daripada Allah. Nombor satu tu bergelombang, artinya beraluan-aluan, yakni berwarna-warna seperti air laut. Itu dia beraluan, yakni dia duduk tenang. Itu hati orang yang kasih pada Allah. Ahli muhibbah ni, orang yang kasih pada Allah ni, ia kata iaitu sentiasa dia bergelombang daripada Isra'. Dia sentiasa berjaga, hati tidak sedap. Itu ahli muhibbah ni, dia dalam masa dia buat ibadah pada Allah ni, dia sentiasa tak sedap. Maksudnya diri dia buat ibadah tu, alhamdulillah lah kurnia Allah. Itu ada perbahasan kita hikam pun ada.
ataupun kita tahu Samin. Yang ni hati dia sentiasa berjaga. Air ombak tu, air laut, ada kita tengok tenang je. Dia dah tenang, gelombang semua. Gelombang. Maka begitulah hati orang yang kasih pada Allah ni. Hati dia ni sentiasa, dia buat ibadah pada Allah, dia sentiasa berjaga, takut jatuh daripada jalan istidrak. Tu pun takut ni, iaitu jatuh daripada jalan istidrak. Dia mikir, dia buat sesuatu ibadah kepada Allah, ataupun Allah SWT memberi kepada dia dapat mengerjakan ibadah pada Allah ni, maka dia berasa lalu aku ni tipu daya budak ni. Tu ataupun dia mari, dia berjaga supaya dia tidak mari sombong, dia tidak mari tak mari ujub. Itu maksudnya dia sentiasa berjaga tu, hati dah tenang. Adakah hati dia tenang? Hati dia tu tak tenang, cuma nisbah dia tu berjaga-jaga. Bila dia dapat mengerjakan ibadah puasa Isnin Khamis contohnya, ini ahli orang kasih pada Allah, itu ataupun kekasih Allah ni, maka dia kembali pada Allah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri aku ni dapat puasa Isnin Khamis. Ada orang tak dapat, tapi aku ni aku dapat. Alhamdulillah, ini kurniaan Allah. Dia jaga di situ. Dia tidaklah mari sifat-sifat lain. Kalau dia mari sifat itu aku ni dapat puasa Isnin Khamis, kawan aku sepejabat aku dah boleh puasa Khamis, Isnin Khamis. Aku ni alhamdulillah. Dia sebut alhamdulillah. Kadang-kadang dia budaya juga. Dia sebut alhamdulillah bagus dah. Tapi ni perasaan bangga tu. Tu ramai kan orang yang nak buat tarian joget dan sebagainya. Setengah artis lah, adalah bukan semua, setengah artis adalah. Dia nak tarian joget dengan seksi. Dia kata insya-Allah konsep kita akan berjalan lancar insya-Allah pada keesok hari insya-Allah. Itu haram. Maka begitu juga lafaz alhamdulillah, kadang-kadang dia sebut alhamdulillah aku dapat buat ibadah ni. Orang tu dapat ibadah. Diri dia tu dia ucap alhamdulillah tu bagus dah, tapi dia mari perasaan ujub, riak, takabur ni. Itu bukan ahli muhibbah, bukan ahli orang yang kekasih Allah. Ahli kekasih Allah ni, Allah Ta'ala beri ketenangan hati dia. Tapi sebab apa dikatakan sentiasa bergelombang? Yakni dia sentiasa berjaga tipu daya. Tipu daya ni apa yang ibarat oleh Syekh Abdul Salam, seorang ulama tasawuf, dia kata apa? Tipu daya Allah ni ataupun tipu daya syaitan ni, tipu daya Allah ni, Allah Ta'ala nak menguji ni. Ataupun tipu daya syaitan cukup halus, nampak baik tapi hakikatnya haba manfura. Allah Ta'ala tak terima. Na'udzubillah min zalik. Ni paling kita takut. Nampak comel dah, nampak rajin dah, ataupun penat dah. Kadang-kadang tipu daya ni dia sendiri, diri dia sendiri dia tidak tahu dia ditipu daya oleh syaitan. Sebab itulah ahli muhibbah, kekasih Allah, hak pada dia takut sekali dengan istidrak lah, tipu daya Allah. Allah Ta'ala beri kesihatan, malah buat ibadah pada Allah. Tu dia berjaga selalu. Kalau dia uzur tu arti lain cerita, tapi bila dia diberi kesihatan oleh Allah, maka dia rasa gelisah selalu. Allah Ta'ala beri kesihatan pada dia, dia rasa tak sedap selalu hati dia. Ataupun apa istilah dia katakan, hati dia ni syatul qalb, hati dia panggil bergoncang, atau satu lafaz lagi wajilat. Dia itu mai ketakutan hati dia tu, disebabkan takut sifat-sifat hak yang penyakit-penyakit ni mari. Ni auzubillah, ni takut ni. Sebab itulah orang sufi-sufi, orang wali-wali Allah dulu, dia beruzlah, bersuluk-suluk, dia berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab apa dia duduk berzikir rajin sangat tu? Sebab dia nak ni lah, nak tepih ni, supaya dia ni tak ada dah sifat-sifat tu. Sebab itulah dia antaranya orang yang banyak berzikir kalimah la ilaha illallah, paling kurang Imam Ghazali kata 1000 kali,
Allah Ta'ala akan selamat dia daripada tipu daya. Maknanya kalau tipu daya mari tu, dia sedar. Mana tipu daya mari tu, dia sedar. Sebab tu lah saya ingat dulu masa sekolah di Usila dululah, ada ngaji kita Surah Nawawi, Ustaz Ahmad Awang, Ustaz Arwah sama Awang dulu di Usila. Dia ngajar dua, Soraf Nahu dan ilmu Nahu Soraf, dan ilmu Nahu dan Sirah wal Akhlaq. Sirah wal Akhlaq ni dia bagi tahu gitulah. Dia kata hati ni dia akan mari semua penyakit ni. Dia akan mari. Sebab itulah bila dia seorang tu tak jaga, dia akan terpedaya. Dia sebab itulah dia selalu suruh kita berzikir, banyak berzikir. Banyak berzikir dia kata. Kerana berzikir ni Allah Ta'ala akan pelihara dia. Allah Ta'ala akan bagi kesedaran. Maknanya nak mari tipu daya. Contohnya mari apa? Contoh dia buat misal itu, dia kata macam ustaz, dia kata. Dia kekap bahasa dia. Macam ustaz duk ngajar, dia kata. Ustaz mari juga kadang-kadang sifat. Pandai juga aku ni. Tapi kita sedar. Mari perasaan begitu, tapi kita mari, ini tipu daya. Ini setengah daripada Allah Ta'ala beri kesedaran. Ini arwah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memberi rahmat kepada dia dan bersama dengan orang yang soleh. Sebab itulah kelebihan berzikir la ilaha illallah ni, insya-Allah Allah Ta'ala akan pelihara. Allah Ta'ala akan pelihara. Sebab itulah banyak hadis-hadis Nabi SAW menceritakan kelebihan berzikir. Kerana zikir itu ia merupakan ubat. Ubat ni kadang-kadang kita makan, dia kadang-kadang tak sembuh selalu. Tu ubat. Tu lebih lagi obat homeopati. Dia lambat. Dah baik, baik-baik sungguhlah homeopati. Obat-ubat lain dia sekejap saja. Maka hati ni ibarat ubat homeopati. Ubat homeopati ni. Tu setengah orang ulama itu ibarat begitu. Dia makan, dia makan, tapi kalau dah baik sungguh, baik hati. Tu. Maka begitulah zikir. Kalau seseorang ni dia selalu melazimi dan dia sampai orang panggil ubat sungguh tu, dia akan jetak sendiri hati dia. Ataupun hati dia tu mari halawah, kemaniskan berzikir tu akan mari. Tu. Bila dapat kemanisan ibadah satu hal, dan Allah Ta'ala jaga dia. Ibarat apa yang ibarat oleh Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, ibarat bila kita banyak berzikir pada Allah, ibarat kita pakai ada benteng besi pada kita ni. Ataupun ibarat siapa? Hasan Basri rahimahullah ta'ala. Ibarat benteng besi tu ibarat orang yang sampai ke hadratillah dah. Insanul kafir. Hakul yakin hak pekat tu dah insanul kamil tu. Ataupun pekat kita orang awam ni, ataupun perjalanan orang soleh-soleh ni, ibarat itu kita ada senjata ni. Ada panggil lasbidah, ataupun buat misal mudah bola kita tendang, dia mari balik. Kita tendang mari balik. Begitulah dalam kehidupan kita ni, dia berlawang mari balik. Tapi lama-lama kita berzikir, banyak berzikir kepada Allah, lama-lama dia lari terus dah. Itu hebat. Yang hak penting sekali iaitu Allah Ta'ala akan pelihara istidrak. Hak istidrak paling takut sekali. Banyak istidrak, tipu-tipu daya Allah ni bukan kita kata orang biasa. Bukan ni orang alim, tok guru, ulama, tok syekh. Banyak orang mendapat istidrak Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita kata orang kampung, orang biasa itu saja. Orang istidrak ni tak kenal siapa. Dan Allah Ta'ala ni nak beri istidrak ni tak kira pada siapa saja. Mu orang alim ke, mu tak alim ke, mu ahli ibadat ke, tak kira. Orang jahil, orang malah ibadat tu so kira tu jelas, secara jelas dah. Tu memang sudah jelas dah. Cuma paling takut hati gelombang orang soleh ni
ialah dia paling jaga Isra' ni. Dan sentiasa, sebab itulah bila dia hati gelombang, dia sentiasa jaga daripada tipu daya Allah. Isra' ni Allah Ta'ala beri kesihatan contoh, tapi malah buat ibadah ni, iaitu mereka hati mereka ni, iaitu hingga jadilah tiap-tiap barang, hingga jadilah tiap-tiap barang di dalam hati itu kerana Allah. Maka sebab itulah bila dia berjaga dengan dosa, dia tahu ini tipu daya syaitan. Bila dia tahu gitu, hingga hati dia ni jadilah tiap-tiap barang di hati itu kerana Allah. Maka dia akan buat kerana Allah lah. Sebab dia gelombang dah, sebab dia berjaga dah. Mari sifat ujuk, tak boleh ujuk ni, tak baik ni. Maka sudah tentu dia nak balik ke siapa? Sudah tentu dia nak balik pada Allah. Maka diri dia balik pada Allah, itulah dikatakan ikhlasu. Ikhlasu sidqum Allah Azza wa Jalla. Ikhlas, bulat hati kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi punca, jadi payah ikhlas kata Imam Ghazali, disebabkan dia tak jaga gelombang Isra'. Tipu daya tu dia tak jaga. Dia nampak diri dia, aku rajin, aku ibadat, aku alim, aku pandai bijak dan sebagainya, aku hanya ibadah. Dia nampak aku ni lil hijab. Hijab tu, dihijab. Hijab. Allah Ta'ala buat hijab dengan sebab sifat ana, sifat aku. Na'udzubillah. Ni bahaya. Sebab itulah syaitan mudah tipu daya. Tapi kalau orang ikhlas, orang yang belajar ikhlas atau barang ikhlas ni barang payah, dia belajar ikhlas, syaitan selenda dah situ. Sebab tu syaitan dah nak tipu orang ikhlas. Sebab itulah kita disuruh sentiasa minta dengan Allah supaya kita ni termasuk golongan-golongan orang yang ikhlas pada Allah. Orang yang ikhlas, Allah Ta'ala akan pelihara dia daripada terpedaya tipu daya ni. Na'udzubillah min zalik. Dan sentiasa tak cukup itu saja, dia buat kerja ibadah sebabkan dia bergelombang dengan Isra', dia berjaga-jaga dengan Isra' ataupun tipu-tipu daya syaitan ni dia jaga ni, maka dia buat ibadah kerana Allah dan sentiasa ia berjinak dengan Allah. Maka hati dia jadi jinak dengan Allah. Hati dia jadi sikit nak Allah. Ibarat ayam hutang. Bisa tak ayam hutang dia, kita buat jinak dia macam mana? Main tepi kaki kita lah. Asalnya dia terbang, lari, tengok kita, masuk dalam rok selalu, ayam hutang. Tapi bila kita latih buat jinak dia, apa? Main tepi kaki kita. Begitulah binatang-binatang lain. Maka begitulah manusia ni, bila dia jinak dengan Allah, sikit nak Allah, sikit bergantung pada Allah. Bila cakap sikit Allah, bila apa-apa ujian, kesusahan, Allah, balik pada Allah. Allah Ta'ala uji kesenangan pun, kekayaan pun, Allah. Allah Ta'ala uji kesusahan pun, Allah. Allah Ta'ala uji kesihatan pun, Allah. Allah Ta'ala uji dengan itu kesakitan pun, Allah. Itu dia, hati dia panggil berjinak. Berjinak jadi nak dengan Allah SWT semua. Itu hebat. Itu hebat. Ni dan duduk makam ni alhamdulillah dah. Duduk makam ni. Sebelum kita bertemu Allah boleh duduk makam ni pun sedap dah. Sedap dah duduk makam ni. Allah Ta'ala nak naik makam lebih-lebih hari. Itu serah pada Allah lah. Kita beramal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Kita buat apa ulama sebut dalam kitab ni, insya-Allah Allah Ta'ala akan pilih kita. Allah Ta'ala kata dah, aku tidak akan sia-siakan amal ibadah hamba-Ku kepada aku tidak akan sia-sia. Sebab itulah kita kena minta semua dengan Allah. Kena hati ni ada khada', ada kerana perasaan rendah diri semua dengan Allah, ada perasaan hina diri semua di hadapan Allah. Berjalan di atas muka bumi ini sentiasa tawadhu, rendah diri. Kerana orang yang khada', rendah diri dengan Allah ataupun rendah diri sesama manusia ni, dia cepat naik makam dia. Allah Ta'ala cepat pilih dia ni jadi kekasih. Itu hebat. Sebab bang payah nak tawadhu. Lebih lagi dia berkedudukan.
Dia orang senang, orang kaya ataupun dia banyak ilmu, bukan senang. Nak tawaduk, nak rendah diri. Dia kurnia Allah Ta'ala beri banyak kelebihan pada dia ni. Tapi kalau dia dapat rendah diri itu, Allah fadlullah, itu kelebihan Allah. Itu Allah Ta'ala pilih dia, terpilih dia tu. Tu Allah Ta'ala pilih dia, masuk dalam pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah lebih kita ni fadlullah. Allah Ta'ala beri kelebihan masing-masing. Ni kelebihan begini, ni kelebihan begini. Maka bila Allah Ta'ala beri berbagai kelebihan kepada manusia, kepada kita ni, maka kita balik pada Allah. Maka itulah anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Dan tiada berpaling daripadanya Allah. Dan berjinak dengan Allah. Tak paling dah. Cari Allah lah. Bila dia buat sesuatu pekerjaan atas usaha dia nak nampak diri dia dah, dia nampak Allah. Sebab dia tidak berpaling yang selain daripada Allah. Dia akan nampak Allah lah. Dia nampak bila orang bagi sesuatu pada dia jalan kaki, mari rumah dia berjalan, dia dah nampak orang tu, dia nampak Allah. Sebab hati dia berpaling pada Allah. Cuma boleh terima kasih lah. Biar jangan duduk hakikat juga situ. Cuma hati tu kena pandang hakikat. Zahiriyah syariat kena amal lah. Ni amal hakikat saja. Tak terima kasih. Orang bagi benda pada dia, tak terima kasih pun. Sebab apa tak terima kasih? Sebab saya nampak hakikat Allah yang gerak hati dia. Sebab apa saya nak berterima kasih pada dia? Itu punah. Punah sebab apa? Sebab dia jaga syariat. Hak jadi punah-punah orang main ilmu tasawuf ni, kadang-kadang hak dah nampak diri, aku pandang duk omai orang begini-begini macam-macam, setengah tu sebab dia nampak diri dia, aku pandang. Baru sikit belajar, kadang-kadang setengah tu baru sedikit belajar, maka dia rasa pandai dah. Sebab apa? Sebab dia tidak berpaling yang selain dia sebab dia berpaling selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia berpaling pada Allah, dia pandai ilmu ini, ilmu itu, dia tidak akan nampak diri dia akan kembali pada Allah. Ini hebat. Hakikat syariat kena seimbang. Main hakikat saja, hakikat saja punah. Jadi punah. Kebanyakan orang main ilmu tasawuf, ilmu sufi yang hak jadi punah, hak jadi molek ramai. Bukan kata tariqah ke sufi tu molek ramai, hak molek-molek. Hak jadi punah main ilmu-ilmu hakikat, ilmu sufi ni kadang-kadang sebab dia tu nampak dia tu cakap tinggi lah, cakaplah ketuhanan. Orang panggil ke dia waliullah, suka sangat. Setengah-setengah tu lah. Sebab dia tak nampak. Sebab dia nampak hakikat. Saya kadang-kadang saya ramai kalau berjumpa orang jenis dia terjun saja dalam ilmu tasawuf, ilmu tariqah, dia cakap ala ketinggi lah, ala ketuhanan, ketinggi-tinggi tu. Dia bercakap, dia kata awak ni mudi dah lama dah. Awak kena pakar Allah. Awak kena pakar Allah. Orang dia dah jauh duk belah cabar-cabar tiga begitu je. Awak kena pakar Allah. Jangan pakar pati awak minat sesuatu, pakar Allah. Kerana ditumi itu Allah. Yang berjalan, nampak kereta berjalan tu, Allah yang berjalan. Tengok punah. Punah. Sebab dia tak berlapik. Betul hakikatnya Allah. Kan? Tapi dia tidak jaga syariat. Syariat tak jaga, punah selalu. Mula nak cakap tinggi. Dia nak cakap tinggi. Kebanyakan orang jenis cakap tinggi-tinggi tentang ilmu hakikat ni, kebanyakanlah disebut semua ulama, dia tak beramal mana. Dia tak beramal. Dia cakap lebih tapi cakap pandai. Begini na'udzubillah min zalik. Setengah tu bangun di waktu malam pun dah rock. So punca daripada dia, Allah Ta'ala beri sesuatu kelebihan pada dia berpaling yang selain daripada Allah. Hak tu jadi punah. Gitulah macam Qarun Piri Syekh Barsisa. Kalau kita tahu cerita dah. Banyak kelebihan ulama dulu orang yang wali-wali jadi terbalik, jadi sesat.
Ataupun ulama-ulama su jadi punah, punca dia apa? Sebab dia berpaling selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerakkan. Cuma syariat kena jaga. Main hakikat saja, syariat dah jaga, punah. Duduk kedai kopi, awak tahu tak? Babi tu Allah Taala jadi. Awak tahu tak babi tu Allah Taala jadi? Betul ke tak Allah Taala jadi? Betul lah. Ni nampak babi ni tak orang berbau misalnya kata. Nampak babi ni tak. Dia kata, awak nampak? Kenapa dia ni tak? Kawan dia kata, babi buat apa? Babi siapa jadi? Allah. Ya, Allah yang jadi babi tu. Awak nak hina-hina gitu? Betul lah Allah Taala jadi babi. Tapi percakapan adab kita dengan Allah tu, sampai tahap tu ulama jaga, ulama tasawuf jaga. Betul Allah Taala menjadikan babi, tapi percakapan secara zahiriyah tu tak molek. Hakikat Allah Taala jadi babi. Tapi pada zahiriyah tak molek cakap begitu. Jadi sebab itulah kadang-kadang punah seseorang itu sebab Allah Taala beri banyak kelebihan pada dia, tak kira apa-apa kelebihan, dia berpaling selain pada Allah. Itu punah selalu. Tak kira dia orang alim ke, dia tak alim ke, dia ahli ibadat ke, punah situ sebab dia berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia nak berpaling macam mana? Sebab hati dia ni tidak berjinak dengan Allah. Hati dia ni tidak berasa sesuatu nak mengadu pada Allah, tak mau jinak dengan Allah. Maka macam mana hati dia ni yang dikatakan aqad sebagai liar nak balik pada Allah, maka tidak akan mendapat balik sama sekali dari Allah. Na'udzubillah min zalik. Sebab berpunca daripada dia ni tidak berjinak dengan Allah, yakni tidak sesuatu nak berzikir pada Allah, kembali pada Allah. Maka macam mana hati nak balik pada Allah? Itu di antaranya perbahasan ulama yang disebut dalam kitab ini, qala musannif rahimahullahu taala. Wal-mula tiap-tiap dosa itu bagimu itu yang diampunkan melainkan berpaling daripada Allah. Maka inilah bicara akan olehmu. Ini disebut lagi bahaya hati bila berpaling pada Allah. Allah Ta'ala boleh ampun dosa-dosa lain, tapi hati berpaling pada Allah, Allah Ta'ala tidak akan ampun. Jadi kita rasa bertulis sini, mula-mula tiap-tiap dosa itu bagimu yang diampun melainkan berpaling daripada Allah. Jadi kita bertulis sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini menjadi manfaat untuk diri saya juga, begitu juga ahli jemaah kasih semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala sentiasa memelihara kita dan sentiasa menjadi kita ni ahli muhibbah, ahli kekasih-kasih Allah yang sentiasa mengharap redha Allah, dan sentiasa hati ini nampak Allah, balik sesuatu itu balik kepada Allah. Hakikat semua itu adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang tersebut yang disebut oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma awrina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa bil afiyah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.